Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Hafizi bin Syafi'in daripada IPG Kampus Kota Baru. Saya akan membincangkan tentang slot 2 sambungan, iaitu tentang keupayaan mengintegrasi STEM dan bukan STEM, EMK dan KMR. Tuan-tuan, dalam slot 2 sambungan ini, objektif utama yang pertamanya adalah kita ingin menyenaraikan EMK, elemen merentas kurikulum yang bersesuaian untuk dilaksanakan daripada beberapa subjek STEM dan bukan STEM. Yang kedua, kita ingin menggabung jalinkan beberapa subjek STEM dan bukan STEM, berpaksikan idea utama subjek masing-masing. Dan yang ketiga, kita ingin menyepadukan standard pembelajaran daripada subtopik STEM dan bukan STEM menggunakan pendekatan KMR, kefahaman melalui reka bentuk, bagi menghasilkan satu projek berpaksikan big idea. Saya akan memberikan definisi untuk kesemua istilah-istilah yang saya gunakan. Yang pertamanya, EMK, elemen merentas kurikulum. Sebagaimana yang kita tahu, EMK adalah disenaraikan, 8 EMK disenaraikan dalam setiap DSKP dan ia merupakan nilai tambah yang diterapkan agar disiplin ilmu tidak lagi diajarkan secara sendirian. Dan tujuan utamanya tentulah untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan. Dan akhir sekali insya-Allah, sebagaimana yang dihasratkan oleh KPM, kita dapat menghasilkan insan syumul, selari ataupun sejajar dengan aspirasi murid. PDP formal yang dilaksanakan di sekolah-sekolah biasanya adalah mengikut SP yang berturutan, dan tentulah setiap subjek itu diajarkan secara sendirian. Bermaksud kalau sains diajarkan secara subjek itu sendiri, matematik sendirian, bahasa Melayu pun secara sendirian. Dan dalam PDP formal juga, PDP formal yang dilaksanakan di sekolah, di kebanyakan sekolah sebenarnya, kita terlebih dahulu menetapkan kaedah pedagogi, bagaimana kita nak mengajar murid sebelum kita menentusahkan apakah yang sepatutnya murid faham, murid capai pada akhir sesi PDPC. Sebaliknya, kefahaman melalui reka bentuk KMR, kita laksanakan KMR dengan menghubungkaitkan beberapa SP daripada beberapa subjek STEM dan mungkin bukan STEM, dan kita ajarkan bersama. Dan paling utama, tuan-tuan, KMR, kita menetapkan dahulu apakah hasil pembelajaran yang sepatutnya murid capai sebelum kita tetapkan apakah kaedah yang ataupun cara yang kita ingin, cara pedagogi, cara pengajaran, cara PDPC yang ingin kita ajarkan kepada murid. Dan saya fokuskanlah bagi subtopik ini, saya fokuskan kepada KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Langkah 1 dalam kefahaman melalui reka bentuk sebagaimana yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah TS25 dan PBD ialah, yang pertama ialah merungkai kurikulum, iaitu unpack kurikulum. Paling utama, kita mestilah mengenal pasti dahulu tuan rumah ataupun subjek yang menjadi host, tentulah dengan persetujuan bersama semua ahli kumpulan. Dan bagi kes ini kita tetapkan bahawa kumpulan ini mesti terdiri daripada subjek STEM dan bukan STEM. Yang kedua, panel subjek host, contohnya lah subjek sains katalah, menganalisis subtopik dalam DSKP-nya, menjadi satu idea utama, supaya satu idea utama dapat dijelmakan. Dan dengan itu, ahli panel bagi subjek-subjek lain cuba mencerahkankan SP masing-masing untuk disesuaikan dengan idea utama daripada subjek host. Dan pada masa yang sama, tentulah untuk melaksanakan backward design, maka setiap ahli panel mestilah menetapkan TP, tahap penguasaan terlebih dahulu. Semua panel subjek berbincang akhirnya dengan semua idea utama daripada setiap subjek, akhirnya berbincang bagi menentukan satu big idea yang sesuai
bagi projek yang dirancangkan, dan ia mewakili ke semua subjek. Subjek STEM dan bukan STEM. Kalaulah saya dapat ringkaskan dalam rajah yang sebegini. Yang pertama, katalah kita ada 4 subjek. Subjek 1, subjek 2, subjek 3 dan subjek 4. Dan setiap subjek kita mengenal pasti SP masing-masing. Dan daripada SP subjek pertama, kita mendapat idea utama untuk subjek pertama. Dan katalah kita tetapkan secara tujuan bersama, subjek pertama ni merupakan subjek host. Okay, jadi subjek-subjek lain perlu melihat ataupun mencerahkankan SP masing-masing supaya dapat melahirkan idea utama bagi setiap subjek. Idea utama subjek 2, idea utama subjek 3 dan idea utama subjek keempat. Akhirnya, kesemua idea utama ini dikumpulkan, dibincangkan secara bersama bagi menzahirkan satu big idea. Dan big idea inilah merupakan tajuk yang akan dijadikan sebagai projek yang akan dilaksanakan, dan ia sebenarnya mewakili keempat-empat subjek. Langkah kedua dalam KMR adalah merangkai kurikulum, iaitu repack kurikulum. Akan dibincangkan nantilah dalam slot akan datang, iaitu dalam perancangan POPPL. Okey, berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan, tuan-tuan telah laksanakan terlebih dahulu. Okey, yang pertama, tuan-tuan bincang dan kenal pasti idea utama daripada subjek sains tingkatan 1, matematik tingkatan 1, RBT tingkatan 1 dan bahasa Melayu tingkatan 1 berdasarkan SP di SKP yang berkaitan. Sebagai contohnya, daripada di SKP S61 ini maksudnya daripada sains. Okey, daripada subjek sains. Dan dibekalkan S62, 63, 64, 65 dan 66. Dan pada masa yang sama, kenal pasti EMK, elemen merentas kurikulum, yang ada 8, iaitu ada bahasa, terdiri pada bahasa, kelestarian alam sekitar, nilai murni, sains teknologi, patriotisme, kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat. Okey, yang kedua, jelmakan big idea yang sesuai berdasarkan idea utama. Idea utama daripada setiap subjek, dan big idea ini merupakan tajuk utama, merupakan tajuk projek yang dirancang. Contohnya daripada aktiviti yang tuan-tuan telah laksanakan, big idea-nya adalah tajuk tentang big idea-nya adalah tentang keapungan. Tetapi apa yang kita kena pastikan pada masa yang sama, kita mestilah mengenal pasti TP yang ingin dicapai. TP yang ingin dicapai biasanya kita tetapkan pada TP 6. Nyatakan big idea daripada setiap idea utama daripada setiap subjek tu, dan seterusnya senaraikan semua SP dan EMK dalam lampiran 6-7 mengikut subjek masing-masing. Dalam lampiran kosong sebeginilah. Okey, dan seterusnya, kalaulah kita dapat ringkaskanlah. Tuan-tuan, kalau kita pastikan, kalau kita dapat lihat, aktiviti yang tuan-tuan telah laksanakan adalah daripada subjek STEM dan bukan STEM. STEM-nya adalah sains, matematik, RBT. Bukan STEM-nya adalah bahasa Melayu. Dan daripada subjek, daripada STEM ini, daripada subjek sains, kita mengambil SP daripada 151 sehinggalah 156. Daripada matematik, subjek matematik 413, 421, 443, SP-nya pada masa yang sama kita tetapkan TP6. Yang ini contohlah kalau kita dapat ambil. Daripada RBT 311 sehinggalah 316, pada masa yang sama kita juga mempertimbangkan TP6. Dan daripada subjek bukan STEM, daripada bahasa Melayu, SP-nya adalah 161, 162, 361, 362. Pada masa yang sama juga kita pertimbangkan TP6. Dan bagi kes ini, katalah kita tetapkan bahawa sains ini merupakan subjek host. Jadi subjek-subjek lain ini akan daripada SP ini cuba fikirkan idea utama yang akhirnya dijuruskan menjadi big idea. Dan big idea ini adalah merupakan keapungan.
EMK yang disenaraikan adalah contohnya sains, teknologi dan kelestarian alam sekitar. Yang kedua, EMK bahasa sebab kita menggabungkan bahasa Melayu, dan EMK kreativiti dan inovasi. Tuan-tuan, sebagai akhirnya untuk refleksi, kenal pasti proses reka bentuk kejuruteraan berdasarkan model Mr. Ceko kami ni, dan elemen CT, computational thinking, dan dalam seperti mana dalam lampiran 1. Okey, menyoal, rancang, cipta, eksperimen, kongsi dan refleksi. Okey. Inilah. Okey. Dan yang kedua, justifikasikan keberkesanan pendekatan KMR yang menggabungkan subjek STEM dan bukan STEM bagi mengupayakan pembelajaran secara penggabung jalinan. Itu saja tuan-tuan. Sekian, terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.